Syahul afrah wa isbahul falah. Jadi siapa yang semua ada kita tak? Semua dah ada. Kita sepatutnya hari ni kita lain kan? Kenapa tukar kita ni? Apa sah? Oh, tak ada ni. Dia tak ada. Setting tu lah. Nak setting tu susah juga tu. Dengan projektor sebagainya. Tak apalah. Tak apa, boleh lah. Mana akan datang baru kita sambung. Macam mana pun kita tetap buat live juga, rakaman juga, supaya untuk kita boleh kita ulang sikit lah. Cuma lambat lah sikit nak start tu. Sekejap. Muka surat apa? Asal banyak sangat? Rasa baru 2 kali. Lompat ke? Oh, tak ada, sebab dia daripada awal tu muka surat. Oh, iyalah, betul lah. Muka surat 14 tu saya cari yang awal-awal tak ada. Muka surat 14. Bukan muka surat 14. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan bahawa ia i'tiqadkan, muka surat 14 Syahul afrah, muka surat 14. Dan bahawa ia i'tiqadkan pula, bahawasanya segala makhluk mati sekaliannya. Ini kita masih lagi mukaddimah, iaitu tentang pegangan, i'tiqad, pegangan. Setiap orang mesti beriktikad, berpegang bahawasanya rukun iman tu, iaitu percaya, berpegang bahawasanya Allah itu ada, beriman pada Allah, beriman pada kitab, beriman pada Rasul. Ni yang sebelah tu kan, Rasul, beriman pada kitab, beriman pada suhuf, termasuk suhuf. Sekurang-kurangnya 2 lah. Sekurang-kurangnya 2 suhuf wajib beriman. Itu sekurang-kurang. Tapi secara umumnya berapa banyak yang Allah turunkan suhuf, wajib kita beriman. Cuma kenapa 2 suhuf? Sebab tertulis dalam Quran suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Maka sesiapa yang mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa tak diturunkan suhuf padanya, kufur, kafir. Sebab apa? Sebab tertulis dalam Quran. Jadi maknanya bila dia tolak, maknanya dia tolak Quran lah. Tapi kalau pada Nabi-Nabi yang lain, tengok Nabi Syith, Nabi Idris, 2 ni, kalau tengok muka surat 13 tu kan, Nabi Syith, Nabi Idris, kalau tolak, tak kufur, tapi berdosa. Dosa. Dia kata, Nabi Syith tak terima suhuf pun, Nabi Idris tak terima pun, tak ada suhuf pun, berdosa, tapi tak kufur. Tapi kalau tolak suhuf yang diturunkan pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, kufur. Sebab dalam Quran suhufi Ibrahim wa Musa, dia tolak. Macam dia tolak ayat Quran lah, memang kufur lah. Okey. Kemudian kita dah bahas yang lepas juga, 2 minggu lepas malaikat, kena beriman dengan malaikat juga. Dan yang wajib beriman 10, kita dah bincang panjang lebar. Kemudian
kita wajib juga beriman bahawasanya seafdal makhluk adalah Nabi kita Muhammad SAW. Seafdal makhluk. Mesti wajib beriman gitu. Makhluk yang paling afdal, yang paling mulia lah afdal ni. Makhluk yang paling mulia adalah Nabi kita SAW. Sebagaimana kita kena berpegang bahawasanya seafdal ataupun semulia-mulia binaan. Ingat lagi saya ada sebut semulia-mulia binaan. Semulia-mulia binaan adalah Kaabah. Mesti i'tikad gitu. Perlu, wajib beriktikad semulia-mulia binaan adalah Kaabah. Semulia-mulia arah adalah arah Kaabah. Arah Kaabah adalah semulia-mulia arah. Okey, apa lagi? Itulah. Wajib kita beriman gitu. Begitu juga wajib kita beriman seafdal, semulia-mulia makhluk adalah Nabi kita. Wajib kita beriman apa lagi? Seafdal bukan. Langit dan bumi, mana lagi afdal? Mana lagi mulia? Langit ke bumi? Bumi Sebab apa dia? Tak apalah, jawab. Salah pun bukan kena ketuk kenampi pun. Jawab je lah. Apa tadi? Tak, alasan tu yang salah. Bukan jawapan salah, alasan. Jawapan betul. Bumi lebih mulia daripada langit. Langit lagi banyak manfaat. 7 lapis langit tu, Allah, besar manfaat dia. 7 lapis langit tu. Malah mana lagi ramai? Penduduk bumi ke penduduk langit? Jadi kalau katalah bumi lagi banyak manfaat, langit lagi banyak manfaat, kalau alasannya itu. Kenapa bumi lebih mulia daripada langit? Kerana dekat bumi ni ada jasad yang paling mulia, Nabi. Bila jasad yang paling mulia ada di situ, tempat tu automatiklah jadi mulia. Kata Imam Nawawi, asalnya langit lebih mulia daripada bumi. Apabila wafatnya Nabi, maka bumi lebih mulia daripada langit. Sebab dah masuk dalam bumi Nabi. Okey, habis. Itu sedikitlah, itu pengetahuan am. Dan bahawasanya ia i'tiqad, dan bahawasanya ia i'tiqad pula bahawasanya segala makhluk mati sekaliannya. Ini sambungan yang tu lah. Sambungan yang 2 minggu lepas. Dan wajib kita i'tiqad semua makhluk mati tatkala habis umur mereka itu. Bukan manusia aja, semua manusia, jin apa semua akan mati bila habis umur. Kalau orang Melayu panggil sampai ajal, boleh juga kan? Bila sampai ajal, bila habis umur, maka matilah. Okey, kita kena i'tiqad gitu. Cuma ada pengecualian yang tak mati. Ada beberapa pengecualian. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa atau setiap yang hidup akan mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah. Yang kekal hanyalah Allah. Soalannya, kalau begitu makna yang lain semua binasa? Tidak. Walaupun sebut kul, iaitu semua kan, kul ni semua. Orang belajar bahasa dia tahulah kul ni semua. Walaupun kul tu masuk semua, dan ayat Quran mengatakan kullu man 'alaiha fan, setiap, semua akan binasa. Tapi hakikat sebenarnya tak semua akan binasa. Kecuali Allah lah. Allah memang tak binasa. Yang lain bukan Allah, makhluk lah. Ada tak binasa? Ada. Cuma bezanya, apa beza Allah
tak binasa dengan yang lain daripada Allah tak binasa. Apa bezanya? Bezanya Allah tak binasa kerana memang tak binasa. Allah tak binasa kerana memang tak binasa. Jenis tidak, Allah memang tidak binasa. Yang lain tak binasa, yang kata ada kecuali yang tak binasa, kerana Allah yang tak binasakan dia, ataupun Allah yang kekalkan dia. Jadi maknanya apa antara yang kekal, yang tak binasa? Syurga. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala yang pertama, syurga tak musnah. Syurga kekal. Apa beza Allah kekal, syurga kekal? Apa beza Allah dengan syurga? Yang pertama, Allah kekal hakiki, hakikat yang sebenar-benar kekal. Syurga dia tak kekal sebenarnya, dikekalkan oleh Allah. Tu beza dia. Apa beza lagi? Allah kekal, Allah ada, adanya Allah itu kekal. Allah ada, adanya Allah tu tidak ada permulaan. Syurga ada. Syurga kekal. Pertama, kekalnya syurga kerana Allah yang kekalkan. Yang kedua, kekalnya syurga, sebelum syurga tu ada, dia tak ada. Maknanya syurga ada, tapi didahului dengan tiada. Sebelum syurga tu ada, dia tak ada. Kemudian Allah jadikan, baru dia ada. Kemudian dia kekal. Itu dua perbezaan di antara Allah dan syurga. Nampak macam sama. Allah kekal, syurga kekal. Tak sama, sangat tidak sama. Yang pertama, Allah kekal hakiki, kekal yang sebenar-benar kekal. Syurga dikekalkan oleh Allah. Allah kekal, yang mana kekalnya Allah itu tidak ada permulaan. Adanya Allah itu tidak didahului dengan tiada. Syurga kekal juga, tapi sebelum surga tu kekal, dia tak ada dulu. Bila dia tak ada, kemudian baru dia ada, iaitu Allah buat. Kemudian baru kekal. Jadi tak sama. Kita kekal tak? Kita sebenarnya kekal. Tapi kekal kita bukan kekal straight. Faham? Kekal straight, tidak. Kekal kita pertama, sebelum kita ada, kita tak ada. Yalah, 100 tahun lepas ada. Mana ada? 100 kita ada 100 tahun lepas. Mana ada? Sebelum kita tak ada dulu. Tarikh lahir kita baru kita ada. Lepas ni kita tak ada balik. Lepas tu kita ada balik. Yang ada balik tu kekal. Sebab apa kita duk sibuk, duk mengaji, duk sibuk, duk baca Quran, duk sibuk, duk semayang apa ni? Buat apa? Tak payah. Sebab kekal lah. Kalau tak kekal, tak payah. Buat apa nak semayang? Kita bukan kekal pun. Jadi Allah kekal, kita pun kekal. Apa beza kekal kita dengan kekal Allah? Macam tadi lah. Kekal kita, Allah yang kekalkan. Kekal Allah, original kekal. Tak ada siapa-siapa yang mengekalkan Allah tu. Memang Allah jenis kekal. Original kekal atau kekal hakiki. Itu beza dia. Jadi oleh kerana kita ni kekal, sama ada syurga atau neraka, sebab itulah kita sibuk. Sibuk kita ni. Sibuk apa? Sibuk semayang lah, itulah. Sebab kita kekal lah. Jadi kita ni kekal. Cuma kekal kita tu bukan kekal direct. Mula tak ada, kemudian ada, Allah jadikan lahir ada, lepas tu tak ada, kiamat lah atau mati. Lepas tu ada balik, lepas tu baru kekal. Tapi kekal tak? Kekal. Jadi siapa yang Allah kekalkan? Antara yang Allah kekalkan, syurga dan neraka. Allah kekalkan. Ketika tiupan sangkakala tu tak musnah. Antara lain yang kekal, kursi. Bukan kursi. Kursi. Yang ayat kursi itulah, kita baca ayat kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursi. Allah cipta kursi. Kursi dia ada. Sebelum kursi itu ada, dia tak ada. Kemudian Allah jadikan kursi, maka ada. Dan kursi itu kekal. Lain lagi, arash. Kekal juga. Tiupan sangkakala yang kedua tidak dapat memusnahkan arash. Arash Allah. Allah cipta. Arash adalah makhluk Allah yang paling besar. Arash adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk, bila sebut makhluk, Allah ciptalah. Apa lagi yang kekal lah? Siapa ingat? Takkan tak ada. Bantu-bantu lah sama. Saya baru sebut 4 dah tadi. Apa saya sebut tadi? Syurga dan neraka. Lepas tu arash kursi. Lagi? Yang tak musnah, tiupan kullu man 'alaiha fan. Setiap akan binasa. Bila tiupan sangkakala yang pertama. Tapi ada kecuali. Saya dah sebut 4. Lagi. Apa dia? Yang tak binasa. Malaikat binasa.
Malaikat yang tiup sangkakala tu pun binasa. Malaikat patutnya dia tiup sangkakala, dia tak binasa lah sebab dia tiup. Tak, dia sedia binasa. Binasa tu mati lah. Ada lagi. Pada mahsyar tak ada lagi waktu tu. Antara lain adalah ajbuz zanab. Siapa pernah dengar? Ajbuz zanab. Tak pernah dengar? Tulang tongkeng. Pernah dengar? Tu pernah dengar pula. Tu namanya ajbuz zanab. Besar biji sawi. Atau bukan? Lebih kecil daripada biji sawi. Dekat mana kedudukan dia? Tulang belakang kita, straight sampai ke punggung, ujung sekali. Dia punya ajbuz zanab. Tulang bukan. Bolehlah kata dia di antara sulbi. Dia bukan tulang sulbi, tapi betul lah dekat-dekat tu. Dia tak yang sulbi, dia sulbi wat taraib kan. Sulbi itu tempat adanya sulbi orang lelaki. Sulbi orang lelaki je. Taraib orang perempuan. Tu patut kata bukan sulbi. Sulbi wat taraib ni, kita sebelum kita ada ni, kita dah ada lama dah. Nama satu alam, nama alam tu alam zurri. Siapa pernah dengar? Tak dengar juga. Alam zurri nama alam tu. Kan ni alam syahadah, alam barzah, alam akhirat, alam kan macam-macam alam kan, alam kubur, kan macam-macam alam. Alam malakut, alam jabarut. Ada satu alam, nama alam ni zurri. Alam zurri ni Allah cipta kita, roh lah kita, cipta kita. Dah ada dah. Kemudian letak kat dalam itulah di antara sulbi tu Adam. Saya nak cerita pasal sulbi tadi. Kemudian dicipta Nabi Adam, dikeluarkan kat situ. Di satu alam nama alam zurri. Keluarkan semua yang akan manusia yang akan lahir daripada sejak Nabi Adam nanti. Nabi Adam tak lahir lah kan. Nabi Adam manusia pertama. Yang akan lahir sampai kiamat dah ada dah, roh siap. Allah keluarkan. Allah tanya, ni cerita dalam Quran. Ni cerita baru sebab apa saya ingat ni? Sebab semalam baru pengajian tu semalam. Alastu bi rabbikum. Allah tanya, siapa Tuhan kamu? Kita pun jawab, qalu bala syahidna. Aku bersaksi bahawanya engkau ya Allah adalah Tuhan. Kemudian Allah masukkan balik ke dalam, yang itu dekat sulbi tadi tu. Maka duduklah dia kat situ. Bila sampai waktu yang Allah tentukan, dia keluar tu macam mana? Yang jadi bercantum benih jadi manusia tu lah. Tu masuk keluar. Mana kita kita dah berjanji dah dengan Allah bahawasanya Allah itu Tuhan. Bila keluar kita lupa kan? Ingat tak? Masa Allah minta penyaksian kita. Ingat? Lupa tak? Sebab tu nama kita tu manusia. Tahu tak manusia berasal daripada perkataan apa? Nasia. Lupa. Nasia tu lupa. Manusia tu tempat, makhluk, sesuatu yang pelupa. Kita memang lupa. Okey, dalam almari kat rumah kita ada berapa helai baju? Bukan tak ingat, lupa. Jangan cakap tak ingat. Lupa. Kita lupa. Tak payahlah. Soft dekat sini ada berapa? Hari-hari masuk tak? Berapa soft? Kita lupa. Tak payah. Letak selipar kat mana pun agak boleh lupa. Pergi cari belah ni. Setengah orang lah. Kalau tahu kat situ pun tepat-tepat tak tahu. Kalau bilang tile, kan ada tile kat luar tu kan? Letak selipar tile yang keberapa? Kira daripada kiri. Tak tahu. Kita lupa. Semua kita lupa. Yang orang sedia makanan pun, okey, hari ni ada berapa? Alah. Hari ni ada berapa lauk? Ada berapa mata? Mata. Ada berapa kuih campur lauk? Ada berapa? Lupa. Padahal tengok dah tadi. Kita lupa. Saya nak bagi tahu kita ni memang pelupa. Malah lupa tu adalah satu nikmat. Hai, lupa pula nikmat. Ya. Lupa ni satu nikmat. Macam mana boleh nikmat? Ada orang kematian anak dia 10 tahun lepas. Sedih tak? Sedih. Sekarang kenapa tak sedih? Lupa. Kalau tidak ada sosek-sosek lagi ni, teringat anak. Mula-mula je. Isteri mati lelaki. Sosek-sosek masa yang dah je tak? Lepas tu Yahoo mereka ke macam mana? Tak tahu lah. Berita lelaki tak payah cerita lah. Baru mati tak sempat apa-apa lagi, cari lain dah. Standard lah. Kita lupa. Kita lupa tak kita akan mati. Lupa. Kalau kita ingat kita akan mati, umur berapa sangat kita boleh hidup? Boleh hidup sampai umur 90 tahun agak-agak.
Tak boleh. Kita boleh agak. Aku tahulah. Kita tahu sakit kita atau kesihatan kita tahu. Kita tengok orang ada yang baru 40, 50 dah mati. Kita dah 50 lebih. Kita tahu kalau kita tengok majoritinya mati. Tahun ini bila-bila boleh mati. Kau ni sihat elok-elok, esok mati. Jadi kita boleh tahu bila-bila kita boleh mati. Lebih-lebih lagi kalau berumur, lagi bila-bila boleh mati. Ingat tak sekarang? Masa saya cakap baru ingat. Kalau tidak, tak ingat. Kalau tidak, takut ni dah umur. Mati sudah, tak ada apa dah lah, matilah. Jadi betul tak lupa tu satu nikmat? Nikmat. Okey? Baru 5. Apa yang tak musnah lagi? Roh. Roh juga adalah tak musnah. 6 dah. Ada lagi. Luh mahfuz. Luh mahfuz tak musnah. Lagi. Qalam. Ada 10 kan? Ada 2 lagi. Apa lagi? Cari ya. Saya bukan ingat apa. Bila sebut pun saya ingat. Sebenarnya saya mengesahkan ianya benarlah. Jasad para nabi. Para nabi dan rasul, jasad dia tak musnah. Tak, sebab tu tak musnah tu bukan kiamat. Sekarang pun tak musnah. Sekarang ni kalau kita jumpa jasad para nabi, tak musnah, elok-elok. Elok-elok ada. Jasad para nabi. Lagi satu? Orang mati syahid. Orang mati syahid. Syahid pula syahid yang betul lah. Kan syahid yang betul kan, ada orang panggil syahid dunia. Yang tu musnah. Maksudnya dia bukannya baik sangat pun. Dia pergi berperang. Tapi sebenarnya dia nak rosakkan Islam. Nanti Islam nak kalah, nanti dia bantai kat belakang. Tiba-tiba, tapi dia masuk belah Islam. Bila tengok-tengok, belum sempat dia nak berpaling tadah, dia mati. Maka orang anggap dia mati syahid lah. Hakikatnya tak. Dia bagi mati syahid dunia. Ya ni hancur lebur lah. Bukan hancur lebur kat dunia, dengan kat akhirat pun hancur lebur lah. Munafik. Ini yang syahid. Syahid betul lah. Ada ulama tambah lagi. Nabi Idris. Apa pula Nabi Idris tiba-tiba? Yang mau tamat yang 10 tadi. Yang ni yang khilaf ulama lah. Nabi Idris. Apa salah Nabi Idris? Sebab Nabi Idris dah ada dalam syurga sekarang. Dia masuk syurga awal-awal lagi. Kenapa dia masuk syurga? Panjang ceritanya. Dia masuk syurga awal-awal lagi. Siapa pernah dengar kisah tertinggal slipper atau tertinggal selendang, ridak? Tak pernah dengar cerita kan? Seronoklah cerita tu. Cerita lain kali lah. Okey? Itu tak musnah. Tak musnah. Walaupun tiupan sangka kali yang pertama. Bila tiupan sangka kali yang kedua, maka Allah turunkan seumpama hujan. Allah cipta seumpama hujan. Tak tahulah macam mana, sebab tu kata seumpama hujan. Kena dekat ajbuz zanab tadi tu. Halus je. Yang tak musnah tu kan. Kena, lepas tu dia macam tumbuh tau. Bila kena macam air tadi, dia tumbuh. Macam tumbuh. Maksudnya jadi orang balik. Macam mana dia mati, macam tu. Kalau dia mati umur 15 lah, tumbuh nanti. Bukan tumbuh lah, jadi balik. Itu macam benih lah, benih. Kalau dia mati umur 60, 70. Dia akan dibangkitkan nanti. Cuma kalau dia jenis kecil manis potong kaki ke, kaki dia bersambung. Contohlah kan. Bukan tiba-tiba tak ada kaki. Mana ni? Gigi kecil manis ni. Tak ada. Dia sambung. Malah Imam Ghazali kata dengan rambut-rambut dia sambung. Tu lagi teruk. Cuba bayangkan rambut kita panjang mana. Puas heret, tak heret. Berapa kilometer. Kata Imam Ghazali lah. Ulama lain kata tidak. Tak rambut tak sambung. Yang sambung badan je. Tapi Imam Ghazali kata dengan rambut-rambut sambung. Lepas tu kuku sambung juga, kata Imam Ghazali. Ulama lain kata tak sambung kuku. Kalau sambung kuku, panjang mana kuku tu? Ada sedepa. Seumur hidup. Lebih kot. Gini jalan. Disambung balik. Kenapa disambung balik? Kerana nak jadi saksi lah. Dia nak jadi saksi atas perbuatan kita. Waktu tu lidah kita tak boleh cakap dah. Sebab lidah kita kan suka bohong lah. Kan? Jadi bila lidah tidak bertulang, dia suka bohong. Maka Allah
teri mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kunci. Wa tukallimuna aydihim. Yang bercakap apa? Tangan. Saya dulu baca, saya jadi satu persoalan. Kenapa dalam Quran kata tangan? Kenapa tangan bercakap? Sedangkan yang bercakap bukan tangan. Kepala bercakap, lutut bercakap. Maksudnya nak jadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dia akan jadi saksi. Tapi bukan tangan je, lutut pun boleh jadi saksi, kaki pun jadi saksi, dia melangkah ke mana. Tapi dalam Quran kata tangan. Dengan mewakili anggota yang lain. Tapi kenapa tangan? Saya dulu perhatilah kenapa? Sekarang baru saya tahu. Tahu tak kenapa? Sekarang ni tangan pun boleh bercakap rupanya. Ni. Malah tangan ni lagi bisa pada ni dah sekarang. Sebab dia boleh buat fake account. Betul, dia boleh kutuk orang. Janganlah buat account betul, buat account palsu. Lepas tu kutuk orang. Kan banyak orang mengutuk-ngutuk. Tu mukjizat Quran. Setelah 1400 tahun baru tahu kenapa waktu kallimuna aidihim, tangan bercakap. Kalau Allah kata kaki bercakap pun kita faham, ataupun badan semua bercakap pun kita fahamlah juga, itu menjadi saksi. Tapi kenapa dalam banyak-banyak diberi contoh tangan? Mesti ada sebab. Quran kan mukjizat, dia kuasa saja. Rupa-rupanya tangan memang bercakap. Sekarang tangan bercakap. Nabi kata nanti di akhir zaman nanti semua makhluk yang ada dia benci dekat Yahudi. Nanti kalau masa berperang Yahudi nak kalah, dia akan menyorok. Waktu tu dinding bercakap, "Woi Yahudi belakangku." Pokok bercakap, kecuali satu pokok je tak bercakap kan. Pokok yang diorang tengah tanam, apa rokot, pokok yang diorang tu tengah tanam banyak sekarang. Diorang percayakan hadis tu. Memang diorang tanam. Banyak pokok tu. Kecuali Nabi kata pokok tu je tak beritahu. Kalau pokok kelapa, dia beritahu, "Oh Yahudi belakang aku ni, mari bunuh dia." Masa zaman nanti, masa berperang. Dia menyorok dekat belakang dinding, "Oi, belakang dinding ni Yahudi ada." Kita kata Allah kesiannya Yahudi kan. Kesiannya sampai kena macam tu. Agak-agak kesian nak tengok apa dia buat sekarang. Yang jahat-jahat ni. Jadi kalau kita fikir balik, macam mana dinding nak bercakap? Macam mana pokok nak bercakap? Macam mana kita fikir siapa yang 40 tahun, 50 tahun lepas dah hidup. Masa tu fikir macam mana tangan bercakap? Terfikir tak? 50 tahun lepas? Tak terfikir tak? Masa umur, kalau yang umur 60 tu masa umur belasan. Fikir tak tangan boleh cakap? Sekarang logik tak tangan bercakap? Begitulah juga. Sekarang tak logik dinding boleh bercakap. Akan datang tak tahulah. Betul. Masa sebelum mereka, kalau kata tangan bercakap, bohong. Sekarang biasa tangan bercakap. Jangan cakap. Biasa. Jadi maknanya begitulah juga kalau kita kata pokok bercakap apa, macam tak logik aja kan. Adalah penjelasannya, tunggu sampai waktunya. Baru tahu bercakap. Itu antara yang tak musnah. Semua makhluk mati, musnah, binasa sekalian. Tatkala habis umur mereka itu. Bila habis umur lah, sampai ajal. Dan yang mengambil arwah. Arwah ni jamak daripada roh. Plural. Roh tu satu. Arwah tu roh-roh. Plural je. Jamak je lah. Tapi kita panggil arwah kan. Betul orang Melayu. Panggil arwah. Arwah tu masuk roh-roh. Satu roh. Banyak arwah. Orang Melayu panggil arwah tu, satu pun panggil arwah kan. Tak apalah, tu bahasa je. Tapi bahasa yang sebenarnya gini. Ini bahasa sebenar. Dan mengambil segala arwah, roh-roh mereka itu malikul maut, iaitu Israel. Yang mengambil nyawa. Tapi yang mematikan Allah. Dia wakil je. Malaikat maut ni wakil je, Israel. Qul yatawaffakum malakul, Suam tak hafal. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi
Tu wukil. Wukil tu wakil. Wukila bikum. Wakil lah tu. Jadi maknanya malaikat maut ni bukan dia mematikan. Dia wakil aja. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Dia menjadi wakil pada Allah untuk cabut nyawa. Tapi yang mematikan bukan malaikat maut, Allah. Yaitu Israel. Dan ditanyakan mereka itu di dalam kubur. Itu pun wajib beriman. Di dalam kubur. Kemudian daripada ditanamkan mereka itu, lepas tanam, lepas tanam akan ditanya. Melainkan perhimpunan yang tertentu juga. Melainkan orang-orang yang tertentu. Orang tertentu tu siapa? Kena mengaji kitab lain ni kata. Yang mana tak disoalkan kubur. Yalah para nabi dan rasul tak adalah soal kubur. Orang mati syahid tak adalah soal dengan kubur. Orang yang nabi janjikan bahawasanya nabi janji dia tak kena seksa kubur, maka tak kenalah. Okay? Ada orang yang tak kena. Kita minta lepas daripada azab kubur, tapi secara umumnya semua orang kena azab kubur atau fitnah kubur, dan kena tanya. Malaikat apa? Mungkar kan? Mungkar dan nakir. Dia tanya. Tak boleh jawab, dia palu. Masuk dalam 70 hasta dalam bumi. Dia korek balik. Tanya lagi. Tanya apa? Dia tanya rukun iman ke rukun Islam? Oh, pelik tak? Biasa marabuka tak? Dia kata tanya rukun iman ke rukun Islam? Tanya rukun iman, bukan rukun Islam. Malaikat tanya, marabuka. Marabuka, siapa Tuhan? Kan rukun iman yang pertama apa? Beriman pada Allah. Kalau tak belajar beriman pada Allah, tak kenal Allah, macam mana nak jawab? Sebab jawab ni soalan bocor dapat sekarang. Soalan bocor. Tapi mana boleh aku hafal siap-siap. Mati tak boleh jawab. Mati nanti kita boleh jawab mengikut kita hidup dengan apa. Kalau kita hidup dengan Allah, maka kita boleh jawab Allah Tuhan. Kalau kita tak peduli pada Allah, tak boleh jawab Allah Rabbi. Tak boleh jawab. Walaupun kita hafal, tak boleh jawab. Dia bukan boleh jawab gitu aja. Sebab ketika dikebumikan, Allah akan bagi nyawa balik, roh balik, masuk balik. Tapi separuh. Di antara hidup dan mati lah, kita kata gitu, separuh. Yang mana dia mampu untuk jawab aja. Jawab tu aja. Tapi tak boleh nak tolong keluarkan aku. Tak boleh. Dia sekadar tu aja. Dan diberi semua ingatan-ingatan. Macam hidup balik lah. Tapi hidup separuh hidup. Untuk jawab soalan. Tak boleh jawab. Palu. Man nabiyuka? Siapa Nabi? Kan semua tu rukun iman. Semua ditanya rukun iman, bukan rukun Islam. Sebab itulah tiket syurga iman, bukan Islam. Bukan rukun Islam. Rukun Islam kan mengucap 2 kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Itu rukun Islam. Itu bukan tiket syurga. Itu tak nak masuk neraka. Amalkan rukun Islam, kenapa? Sebab tak nak masuk neraka. Tapi dia bukan tiket syurga. Tiket syurga rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya semua itulah rukun iman. Percaya pada qada dan qadar. Jadi rukun Islam tak nak masuk neraka. Rukun iman tiket syurga. Jadi kalau orang ada rukun iman tapi rukun Islam dia langgar, dia masuk syurga? Dia ada rukun iman yang 6. Sempurna rukun iman yang 6. Tapi rukun Islam dia langgar, boleh masuk syurga? Boleh, sebab dia ada tiket. Tapi kena masuk neraka dulu. Sebab kan rukun Islam kan tak nak masuk neraka, nak lepas daripada neraka. Sebab tu orang yang beriman akhirnya dia akan masuk syurga juga. Dengan syarat dia kena ada tiket syurga. Saya ada mengajar semalam. Nama kitab tu Anak Kunci Syurga. Sedap. Memang sedap lah bunyi kitab. Tapi dalam tu memang pedih saya dengar.
Kita tahu anak kunci syurga. Anak kunci syurga atau tiket syurga rukun iman, bukan rukun Islam. Tapi kita sibuk dengan rukun iman ke rukun Islam? Oh, bukan kata jangan sibuk dengan rukun Islam, bukan. Sepatutnya lebihkan rukun iman daripada rukun Islam. Tapi kita banyak buat rukun Islam pada rukun iman. Sedangkan tiket syurga rukun iman. Sebab rukun iman ni susah. Susah sikit. Susah dekat yang pertama dengan yang ke-6 je. Yang kedua, 3, 4, 5 senang. Percaya pada malaikat. Belajar saya rasa sejam 2 faham dah. Fardu ain. Cerita pasal Rasul 25 tu. Kemudian cerita tentang Nabi kita sikit. Sejam 2 selesai dah. Cerita pasal Rasul sekejap je. Sejam 2 selesai dah. Fardu ain. Cerita pasal hari akhirat. Tak lama. Lama sikit lah. 3-4 jam selesai lah. Pada mahsyar begitu gini timbang lah kan, titian sirat, tak susah. Tapi beriman dengan Allah, dengan qada dan qadar, yang ini makan tahun, susah. Beriman pada Allah, nak faham makan tahun. Ada orang faham 7 tahun, ada orang faham 12 tahun baru faham. Dia kata, Allah Ustaz, saya umur 60 baru terasa beriman dengan Allah. Dia belajar daripada umur 30 tahun baru faham. Ada orang mungkin 2-3 bulan kalau dia laju sikit lah. Susah. Yang lagi susah juga, bukan yang lagi susah, yang susah juga rukun iman yang ke-6. Apa dia? Qada dan qadar. Siapa pernah belajar qada dan qadar dalam masa 5 jam straight, ataupun paling-paling tak pun tiap-tiap minggu ada pengajian sejam sekali, selama 4-5 bulan tiap-tiap minggu, qada dan qadar. Ataupun okeylah, tak apalah, dia belajar sebulan sekali qada dan qadar, tapi selama 3 tahun. Tak ada. Belajar straight 5 jam? Tak ada. Straight 5 jam tu saya nak cerita yang fardu ain yang basic sangat, boleh habis dalam masa 5 jam. Jadi kalau tak pernah, bahaya. Sebab tu rukun iman. Siapa pernah, kalau kata siapa pernah belajar tentang Tuhan tiap-tiap minggu, saya belajar kitab tauhid, pernah lah tu maknanya. Tak mungkin selalu juga orang belajar, tapi ada juga yang tak pernah belajar pun. Cerita tentang Tuhan, maksudnya belajar tentang Tuhan, bukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan rukun Islam. Ni Tuhan itu sendiri. Sembahyang perintah. Tapi siapa suruh sembahyang? Allah. Belajar tentang Tuhan. Ada tak belajar sebulan sekali di masjid ke tentang kitab tauhid lah, cerita tentang Tuhan? Kalau ada, insya-Allah khatam dalam masa 5 tahun. Dah sebulan sekali. Kalau seminggu sekali, mungkin khatam dalam masa setahun. Kalau tiap-tiap hari, mungkin khatam dalam masa 4-5 hari je. Yang kita nak bawa rukun iman ni, nak bawa jumpa Allah, man rabbuka, nak jawab ni. Tapi orang yang dua ni paling malas belajar tak? Sebab dia tahu dia serabut, malas, syaitan lah tu. Tapi kalau cerita tentang hari ni, berkenalan dengan malaikat, buat banner besar-besar. Tajuk dia, ceramah perdana, berkenalan dengan malaikat. Saya rasa penuh. Bukan salah, tapi berkenalan dengan qada dan qadar, agak penuh tak? Tak ada orang lagi je silap. Sebab malaikat tu tak susah dan senang untuk dipelajari. Syaitan tak kacau sangat lah. Cuba rukun iman yang pertama dan yang ke-6. Syaitan mari macam-macam. Tak boleh, cucu nak balik tu. Oh, sibuk dengan cucu dia. Masa dia muda-muda sibuk dengan anak. Masa tu sibuk dengan susu, sibuk dengan cucu. Belajar sampai ke mati tak belajar. Padahal belajar sejam, sejam setengah, paling lama 2 jam. Kalau jenis borak-borak sampai borak-borak jadi 3 jam. Kalau tidak 2 jam cukup dah. Oh, ada busy sangat, sejam, sejam setengah keluar, balik terus. Sibuk dengan cucu benda lagi. 22 jam tak cukup dengan cucu dalam masa 24 jam tu. Ada tempat. Kalau bak cucu, ada bak lain-lain lah. Bak nak pergi bercuti hari bersama keluarga, ada je alasan. Sejam hingga sejam setengah je. Mana ada orang belajar 5 jam, pengsan. Yang duduk sejam setengah ni pun habis tukar, kejap kaki kau ni, kejap kaki kau ni, kejap kaki kau ni. Itu baru sejam setengah. Habis dah, kejap lengah lah, mari kecil manis, darah tinggi, mari belaka tahun ni. Bukannya 5 jam pun. Tapi ada je alasan. Bila tau? Nak belajar tentang Tuhan, nak belajar tentang qada dan qadar, dua ni. Kalau nak belajar tentang Rasul, tak ada gangguan sangat.
Syaitan kata, biarlah dia belajar, tak payah kacau dia, kita kacau yang lain. Sebab benda tu tak susah. Yang susah ni kena. Untuk faham qada dan qadar, dia memerlukan 25 siri sejam sekali. 25 siri. Kalau sebulan 2 kali, setahun habis. Kalau sebulan 4 kali, 6 bulan habis. Kalau sebulan 8 kali, 3 bulan habis. Betul lah. Lagi kerap, lagi cepatlah habis. Kena belajar. Takut-takut nanti tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, rukun iman, maka tak ada tiket syurga. Saya tak naklah kata masuk neraka, tapi saya nak kata tak ada tiket syurga. Dua tu. Sebab tu kalau kita tengok kan, daurah-daurah kan, memang 225,000 Nabi yang diutuskan. Ceramah perdana 225,000. Weh, menarik ni. Confirm penuh. Tahu tak Rasul ada 225,000? Menarik nak dengar. Pernah dengar Nabi Daniel? Wish, nama pun best tu. Pernah dengar Tanjizil Qadim? Jom belajar Tanjizil Qadim. Cerita tentang Tuhan tu. 5 minit Mari syaitan duduk atas mata, boh celok. Macam ni, gini lah. Mari anak syaitan ketuk kepala lutut. Ketuk. Gum, serban ni banyak. Serban, bukan lutut, silap, buku lali. Serban main lagi. Mari. Ya. Syaitan tu. Sebab apa? Tiket syurga. Kalau masuk syurga, aku tak ada geng kata syaitan dalam syurga. Aku nak cari geng ni. Saya nak bagi kesedaran je. Carilah. Banyak kat Kuantan ni. Dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat. Kita wajib beriman. Bahawasanya. Kita wajib beriman. Bahawasanya. Kita akan dibangkitkan. Mesti kita akan dibangkitkan. Pada hari kiamat nanti. Kita akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Sebab ada ajaran sesat yang kata kita tak bangkit. Malah kita akan dilahirkan. Apa nama dia tah? Saya tak ingat, ada bahasa Inggeris. Maksudnya dilahirkan. Kalau kita ni baik, nanti kita lahirkan mungkin jadi orang baik lah, anak raja. Lahir balik. Kalau kita jahat, lahir balik nanti jadi beruk, jadi buaya. Ada ajaran sesat. Rasanya Hindu pun ada gitu juga. Tak silap, kan? Dia macam tu balik. Kalau dia nak kata baik, taklah baik, biasa je. Jahat-jahat gitu. Lahir jadi semut. Semut. Tu dulu mesti orang. Ajaran sesat. Ajaran sesat. Jadi kita dibangkitkan, kitalah dibangkitkan. Bukan yang lain, kita yang dibangkitkan. Wajib kita beriman. Macam tu. Pada hari kiamat nanti. Dan dihisapkan. Dan dihisapkan juga mereka itu. Kitalah semua akan dihisap, akan dihitung. Bila kita tahu kita akan dihisap, kita akan dihitung, maka di sini apa sahaja yang kita buat, apa yang saja kita buat akan dibicarakan nanti dekat mahkamah Allah. Mahkamah Allah sangat adil. Mahkamah Allah ni tak boleh sorok-sorok dah. Semua dibangkitkan balik. Saksi-saksi semua. Tahu tak kenapa kalau kita tengok orang semayang kat sini, semayang maghrib lah, lepas tu nak semayang sunat, kenapa dia pindah? Saksi. Nak bagi tempat tu, kapet atau tempat duduk kita tu jadi saksi nanti. Ni kapet-kapet ni akan dibangkitkan nanti. Dia akan bercakap, betul, dia semayang dekat aku ni, tapak kaki dia pijak kat aku lah. Sebagai bukti. Bagi bukti. Kalau kat rumah,
Dengan tujuannya samalah saksi lah. Tujuan yang sama. Tapi kalau di rumah ada tujuan lain. Antaranya tujuannya tempat kita ibadah, malaikat rahmat akan turun. Bila malaikat rahmat turun kat situ, dia duduk di situ. Tak tahulah berapa lama duduk. Mungkin kejap, mungkin lama. Syaitan tak mari duduk situ. Jadi kat situ banyaklah kebaikan dia. Bila malaikat rahmat ada, alah, orang baik ada kat rumah kita. Tenang je kita. Padahal dia tak buat apa. Dia duduk Orang katalah tok guru kan. Datang daripada jauh. Nak tumpah rumah boleh tak? 3 hari. Boleh ada bilik kosong. Dia duduk. Dan tak payah sedia makan, tak payah buat apa. Nak tumpang tidur aje. Allah, kita rasa sedap hati dah. Padahal dia tak buat apa-apa pun. Itu baru orang alim. Kalau malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah buat dosa. Tak pernah langgar perintah Allah. Tenang. Itu kan rumahku syurgaku. Itu baru rumahku syurgaku. Tenang aja. Sebab apa? Tenang. Sebab tak banyak setan. Setan ni kita tak boleh buat apa. Kita baik pun kalau dia nak masuk, dia masuk je kacau. Malah yang baik-baik tu yang dia nak kacau lagi. Jadi bila ada malaikat rahmat kat situ, maka setan tadi dia lagi kejap. Jadi sebab tu antara sebab selain daripada jadi saksi, selain antaranya sebab nak bagi tempat tu jadi tenang masuk, nak sebut macam mana tu. Jadi relax aja kan. Tak serabut. Kalau ada anak kecil tak menangis, tak tentu pasal. Kalau ada menangis lapar perut tu, bom macam mana pun. Suap susu baru diam. Itu kalau lapar. Ini yang tak ada sebab. Perut kenyang dah, tak ada sebab. Tiba-tiba menangis. Dia tak tenang tu. Kenapa tak tenang? Ada setan. Setan untuk baby special. Ada setan khusus. Namanya Ummu Sibyan. Sibyan tu kanak-kanak, Ummu tu mak kanak-kanak. Istilah nama je. Ummu Sibyan. Nama. Allah. Okey? Di rumah. Sebab tu elok kat rumah pun sembahyang tempat-tempat berpindah-pindah. Tapi biar munasabah lah. Dapur munasabah. Tak munasabah. Dia biar munasabah. Memang boleh letak sejadah elok-elok, sah je. Jaga kain telekung tu jangan bagi keluar. Takut-takut kena lantai. Lantai walaupun bersih, kita tak tahu kalau ada darah ikan yang kita mop tak basuh, tak jiru air. Dia jadi najis hukmi kat situ. Nanti kita akan masuk bab tu. Walaupun tak nampak apa najis tu, tapi darah tu dah menitik kat situ, kita pula malas. Bila kita malas, kita mop aja. Kita mop, eloknya darah 3-4 titik, kita mop satu dapur jadi mutanajis kita panggil. Najis hukmi. Hukum najis tapi najis tak ada. Kalau ada najis dia panggil najis aini. Ni najis hukmi. Kalau sembahyang atas tu tak sah. Tu kita akan masuk nantilah bab fiqh nanti belakang. Kita masih lagi bab pegangan, bab tauhid. Masih lagi bab tauhid. Tak masuk bab fiqh lagi. Okey? Sekejap. Dia tersekat. Biasa kalau macam ni ada orang mari berkejar-kejaran untuk betulkan tu. Ni saya kena pergi sendirilah. Saya nak cuba dulu. Dia sekat. Cuba sebab kita nak apa ni? Kita nak buat rakaman. Allah. Kita nak buka soal jawab, ada soalan tak? Nak buka dah ni? Dah pukul 10. Ada. Kita akan buat sampai pukul 10 lebih-lebih sikit. Daripada pukul 9. Tengoklah. Kalau lambat sikit, 9 suku ke, kita habislah 10 suku. Kan? Lepas tu, siapa ada soalan-soalan, kita boleh buka soalan. Kalau ada. Kalau tak ada, baru kita baca kitab.
Jadi sekarang dah sampai masanya. Tu saya tanya. Allah. Habis nak tanya benda. Tanya benda-benda pun. Bukan semestinya pelajaran kita. Tapi kalau pelajaran kita pun boleh juga. Kenapa? Robot. Tak lama lagi, saya tak ada pembantu dah. Pembantu dah lagi. Jadi bila tak ada, semua kena buat sendirilah. Kalau tidak, tak ada rakaman, nanya orang kat luar satu, nanya orang nak rakaman ni nak dengar balik. Dan satu lagi, dia jadi bukti rakaman untuk saya sendiri. Takut-takut silap cakap. Kita bukan habis di sini, lepas cakap-cakap habis ni sampai ke akhirat. Kalau silap, mapuh nak kena tanggung. Mapuh. Jadi saya perlu ada bukti untuk diri sendiri. Kalau salah kita repair pula, betulkan balik akan datang. Ataupun kalau orang kata salah macam mana? Kita boleh buat keluar bukti. Mu salah dengar, sedap kata aku salah. Kan? Selesai kan? Betul saya kena ada juga. Betul ada membantu dah lagi nak macam mana? Tak tahan. Sebulan 90. Kata kalau membantu tak ada lakukan lagi, dia ada kerja. Orang percaya tak cakap lagi. Bukan lagi. Muda-muda kerja lah dulu. Kan? Nak kerja. Tersekat-sekat. Sebab kat sini, line kat sini sangat menyedihkan. Kan? Menyedihkan dan menyakitkan hati. Lain kat sini. Malah bukan line ni, line masjid ni, line apa? Wifi pun sakit. Menyedihkan juga. Okey? Itu dibangkitkan. Kita dibangkitkan nanti. Pada hari kiamat. Dan dihisapkan mereka itu pada mauqif. Mauqif ni yang kata pada mahsyar tadi, dekat pada mahsyar, berdiri, dihisapkan, kira satu-satu atas segala amal mereka itu, apa yang amalan-amalan perbuatan kita. Melainkan mereka yang masuk syurga dengan tiada hisap. Ada orang yang masuk syurga tanpa hisap, ada, maka dia kecualilah. Tapi majoritinya semuanya kena hisap. Dia keluar CCTV tu. Mudah kata macam tu lah. CCTV akhirat tak lagi canggih. Kalau sekarang CCTV pun boleh zoom tak? Zoom. CCTV akhirat zoom sampai masuk hati. Semayang ni tak ada pahala. Kita pun komplain. Kenapa tak ada pahala? Panggil malaikat. Dia buat keluar CCTV. Zoom masuk ke hati. Tengok tak ikhlas. Mu semayang bukan ikhlas sebab nak tunjuk kat orang belakang. Sebab tu tak ada pahala. Canggih tu. Dekat akhirat. Dan ditimbangkan segala amal mereka itu pada neraca, ditimbang. Yang baik, yang buruk ditimbang. Kalau baik lebih berat daripada yang buruk. Yang buruk tu yang jahat, yang maksiat, yang kesalahan kita buat. Yang baik lebih banyak, maka masuk syurga. Kalau yang jahat, yang maksiat, jahat, dosa lagi banyak, maka masuk neraka. Masuk neraka, dibakarkan dosa-dosa tadi dengan syarat rukun iman sempurna. Yang sebut tadi tu lah. Lebih-lebih lagi rukun iman yang pertama dan yang keenam. Lebih-lebih lagi. Sempurna, cantik. Tapi buat dosa juga. Tak ada rukun Islam lah. Rukun Islam dilanggar. Maka, oleh kerana dia langgar rukun Islam, maka lebih banyak dosa daripada pahala. Bila lebih banyak dosa pada pahala, masuk neraka, dia bakar dosa dia. Juta-juta tahun lah. Juta-juta tahun. Kita hidup 100 tahun pun ngakak dah.
Kalau tengok orang Allah umur 99, dah kena bakar nanti juta tahun, tak boleh nak terbayang. Lepas bakar habis dosa-dosa, baru masuk syurga. Kenapa masuk syurga? Sebab ada tiket. Kenapa tak boleh masuk syurga terus? Sebab rukun Islam tak ada. Bukan tak ada, tak sempurna. Langgar habis rukun Islam. Bila langgar habis semua, buat maksiat apa semua, maka banyaklah dosa. Tapi boleh masuk syurga? Boleh. Tapi tarikh dia lagi 18 juta tahun. Mana lagi okey? Saja saya nak sebut. Sebenarnya tak okey, tapi kat mana? Mana lagi okey? Dia ada tiket syurga lagi 18 juta tahun. Dengan kekal neraka selama-lamanya. Orang kafir. Baik ya. Baik 18 juta tahun. Amboi sedap cakap. Baik 18 juta tahun masuk neraka. Tak payah 18 juta tahun. Motor ada motor rumah? Ada. Cuba start motor. Start motor, press sikit. Agak-agak dalam 15 minit. Motor mesti ada exhaust tak? Ini tak IC tapi kita cerita exhaust lah. Selak betih sikit. Tengok orang tak ada, nanti aurat. Selak betih sikit. Lepas tu, tekan. Cang bunyi. Masuk. Boleh tahan tak? Kalau tak boleh tahan tu 18 juta tahun dengan cerita lah. Sebab api neraka tu bukan macam tu. Itu bukan api. Itu baru exhaust motor. Api dunia daripada neraka Jahanam, satu percikan halus je. Ambil, rendam dalam 7 lautan. Rendam, rendam. Tak berapa lama. Saya dah lupa dah angka-angka dia. Berapa ribu tahun kan begitu. Kemudian baru jadi. Setelah direndam. Okey? Kepanasan itulah yang kita guna sejak bumi ni ada. Itulah percikan api neraka yang telah direndam dengan air laut. Sebab tu kata 18 juta tahun je, nanti masuk syurga juga. Sedap. Kalau boleh tahan exhaust motor tu, letak dekat betih tanpa mengeluarkan air mata. Tanpa berubah muka. Bolehlah kata 18 juta tahun okey. Boleh tak? Okey. Segala amal mereka itu pada neraca. Lalu timbang. Kalau sama berat, oleh kerana kita umat Nabi, Nabi tolong. Ambil serban Nabi, letak dekat pahala. Jadi berat belah pahala, masuk syurga. Kalau sama. Kalau berat belah dosa, masuk neraka. Okey. Masuk neraka akan dibakar dosa-dosa tadi. Bila habis dosa-dosa, masuk syurga. Okey. Masuk syurga sampai habis pahala ke selama-lamanya? Kalau masuk neraka sampai habis dosa, masuk syurga sampai habis pahala je lah. Tak, masuk syurga selama-lamanya. Itulah kita masuk syurga bukan sebab amal kita. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kalau masuk syurga dengan pahala kita, silap-silap setengah hari tak sampai, kena keluar. Banyak mana sangat pahala kita? Nak bayar sebiji mata yang Allah bagi cukup lah, tak terbayar lah. Nak bayar yang hari-hari duk kencing. Kencing tu nikmat besar. Cuba bayangkan tak boleh kencing 3 hari. Comel ke uduh muka? Bernyek muka. Kencing hari-hari tu nikmat tu pun tak boleh bayar. Okey, tak boleh kencing. Doktor pun tak boleh buat apa. Pembedahan, kalau awak bedah awak mati. Doktor kata, tak boleh buat apa. Tapi dah 3 hari tak boleh kencing. Tiba-tiba duit dalam bank adalah dalam 18 juta. Ada seorang kata, boleh aku bagi kau kencing? Bagi aku 18 juta. Nak bayar? Nak bagi tahu nikmat kencingnya tu. Tak payah cerita nikmat makan. Nasi kerabu, nikmat makan daging, tak payah. Kencing aja. Nak bayar 18 juta. Tapi sekali aja. Lepas ni nak kencing balik aku tak tahu dah. Ke sanggup mati. Doktor tak boleh buat. Kalau saya belah aja, awak ni ada banyak penyakit. Macam darah tinggi, kencing manis. Kalau saya belah aja mati terus. Doktor tak berani, semua tak berani. Tak boleh buat apa dah. Bagi 80 juta. Walaupun dapat kelegaan mungkin berapa? Setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam je. Tapi 18 juta pun. Saya nak bagi tahu, nikmat itu tidak terbayar. Kawan saya nyakit batu karang. Tapi dah elok.
Masa dia kata sakit penyakit batu karang, dia kata Allah, tak tubik air kecil. Teran tak tubik air kecil. Togok sampai merah muka-muka. Setitik. Dia kata teruk azab batu karang. Ada kena time-time, kena kencing tu sejam, baru habis. Sakit, kadang-kadang berdarah. Dia kata kalau kena time sakit tu, nak kecing, dia kata air kecing air mata, banyak air mata lagi. Air mata ni tubik. Air kecing setitik. Nikmat tak? Nikmat sangat. Cuba tengok orang yang pakai stoma bag, yang pakai najis duduk luar. Itu pun serabut perut dah kita tengok. Serabut dah. Kita tengok serabut. Serabut, kesian, macam-macam. Takut. Nikmat. Tiba-tiba masuk syurga kerana amal. Amalan kita buat, nak bayar kecing tadi pun tak lepas. Jadi kita masuk syurga sebab rahmat Allah. Sebab tu kita masuk syurga selama-lamanya. Walaupun dia pernah masuk neraka, setelah dosa-dosanya dibakar, dia masuk syurga selama-lamanya. Kalau masuk syurga dengan keadilan Allah. Orang masuk neraka dengan keadilan Allah. Orang masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan keadilan Allah. Kalau masuk dengan keadilan Allah, baru nak lakah dapat akon syurga. Tu kena keluar balik. Banyak mana sangat pahala kita. Maka kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan keadilan Allah. Mujur lagi tu. Kalau masuk syurga dengan keadilan Allah, tak boleh bayar nikmat yang Allah bagi macam-macam. Allah. Jadi kenapa kita beramal? Bukan sebab nak masuk syurga, sebab tak nak masuk neraka. Bukan sebab nak masuk syurga, sebab beramal bukan tiket syurga. Iman tu yang tiket syurga, rukun iman. Lebih-lebih lagi rukun iman pertama dan yang keenam. Saya buat daurah baru ni kan, bukan baru ni lah, ada kan beberapa bulan lepas, ingat tak? Saya rasa batal kat sini. Saya buat daurah. Daurah apa? Risalah Qada dan Qadar di Kuala Selangor. Saya buat 3 hari 2 malam. Berapa belas jam? Dekat 20 jam bercakap dalam masa 3 hari 2 malam. Hampir-hampir 20 jam. Alhamdulillah selesai fardu ain. Laju sampai hilang suara. Ada sekali tu batal kalau ingat ramai datang, kita sewa satu resort. Semua datang. Sanggup datang, sanggup lah. Habis nak belajar kat mana? Qada dan Qadar. Sampai habis. Ada masjid mengajar. Kan ajar wajib pergi. Yang kata tiap-tiap minggu ke, tiap-tiap bulan sekalipun, yang membicarakan tentang Qada dan Qadar sampai habis. Bukan sekadar beriman dengan Qada dan Qadar. Perkara baik dan perkara buruk adalah daripada Allah Ta'ala. Sekadar itu je. Bukan. Tak madai. Wajib belajarlah. Wajib. Ditimbang. Dan lalu mereka itu di atas sirat. Sirat tu jambatan, boleh kata gitu lah kot. Yang mana titian sirat ni, dia besar atau kecil bergantung pada kita. Kalau kita ni, kalau orang kafir, halus, lebih halus daripada mata pedang. Rambut belah 7. Itu bukan benar pun, nak bagi faham halus je. Kalau orang beriman, macam highway. Relax jalan. Berlari-lari boleh jalan. Kalau jatuh dalam neraka. Belah sana syurga, belah bawah neraka. Kalau jatuh kena neraka, pertama neraka Jahanam. Kalau berhenti dekat neraka Jahanam, jatuh neraka Jahanam, berhenti. Alhamdulillah. Kelakar masuk neraka, alhamdulillah. Sebab neraka Jahanam, neraka orang yang ada iman. Yang tadi itulah, iman sempurna tapi banyak rukun Islam gagal, banyak buat dosa. Maka orang macam ni akan masuk neraka Jahanam, kerana orang yang masuk neraka Jahanam boleh keluar. Yang tadi tu 18 juta tahun ke berapa juta-juta tahun tadi tu. Kalau sampai ke neraka Jahanam, tembuh. Bahaya. Bukan bahaya, masalah. 6 lagi neraka. Neraka Jahim ke, Hawiyah ke, Saqar ke, neraka yang lain. Bawah yang lain, 7 peringkat. 6 lagi lah. Kekal selama-lamanya. Sebab tu saya kata, kalau berhenti dekat neraka yang pertama, alhamdulillah.
Bukan suruh masuk neraka. Maksudnya ada peluang keluar. Maknanya iman dia sah lah tu. Cuma ceklah dulu. Berapa lama? Mu berapa mu? Aku 18 juta tahun. Aku kurang sikit 16 juta. Teruk. Allah hai. Macam panjang lagi je. Saya nak habiskan. Tapi sebelum tu, saya nak berhenti kat sini dulu. Saya nak tanya ada soalan tak? Kalau tidak, baru nak sambung. Saya jawab soalan, siapa yang biasa follow dekat Facebook ke, YouTube ke, saya jawab setiap hari Selasa. Saya jawab soalan. Saya jawab soalan daripada tahun 2019 lagi. Setiap hari Selasa pukul 10 pagi, pukul 10 malam sampai pukul 1 pagi. Setiap minggu. Secara online lah. Masa PKP lagi lah. Kadang-kadang sampai sehari tu 2 kali soal jawab. Siapa-siapa jawab. Setiap hari Selasa, malam Rabu. Bolehlah tanya situ kalau benda-benda sensitif. Kan? Yang sekarang ni saya nak tanya yang sini. Ada apa-apa soalan? Dan soalan tu apa-apa sajalah. Kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab pun saya jawab. Boleh tak gitu? Orang kata kalau tak boleh jawab, katalah tak reti tak. Dengan kata tidak tahu, tidak menjatuhkan martabat pun. Tapi tidak, saya tak tahu pun saya jawab. Oh, macam mantap. Tapi saya jawab dengan wallahu a'lam. Jawab jugalah. Tapi jawab dengan wallahu a'lam. Mana boleh kalau tak tahu, mana boleh jawab? Tak ada, saya nak sambung sikit lagi ni. Tak ada Sambung sikit lagi. Nak habiskan 10.30. Kita 9 sampai 10.30. Nak habis sampai 10.30. Okey, tak ada, kita sambung. Saya akan tanya gitulah nanti. Okey, dan bahawasanya segala orang mukminin meminum mereka itu daripada haud Nabi. Kolam. Minum daripada kolam Nabi sampai bila-bila tak haus. Haud. Nabi ada haud. Seorang je yang tak ada kolam. Semua Nabi ada haud. Haud tu kolam. Seorang Nabi je tak ada kolam. Siapakah dia? Kesian Nabi tu. Siapa? Nabi Saleh. Nabi Saleh tak ada. Sebab apa? Tengok cerita Nabi Saleh kan. Kan ada unta kan. Unta yang keluarkan susu. Nah, cari balik cerita Nabi Saleh. Maka umat-umat Nabi Saleh akan minum susu nanti. Tapi umat-umat yang lain, semuanya, Nabi-Nabi yang lain, semuanya ada kolam. Dan dia akan panggil umat dia untuk bagi minum. Kita minta, biasa tak marhaban kat sini? Bukan biasa, siap ada baju lagi tu saya tengok. Ada nyanyi, nyanyi, istilah ada tak nyanyian? Apa? Selawat tu lah. Asraqal badru alaina lah. Ada kan? Ada tak haud Nabi? Cerita dalam cerita tu. Ada. Haudukas safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Haud tu. Itulah haud. Hauduka. Haud kamu. Ka tu kamu. Tu kita masa kita baca tu sepatutnya kenalah rasa sikit. Ni baca bukan main tarik tinggi. Tarik tinggi. Maknanya apa? Entah. Hauduka. Kolam kamu. Kami teringin nak minum. Kami teringin nak minum. Okey? Haud Nabi. Orang yang Nabi mengaku umat akan boleh minum. Yang Nabi tak mengaku umat tak boleh minum. Siapa Nabi tak mengaku umat? Ramai lah. Antaranya LGBT. LGBT Nabi tak mengaku umat. Tahu LGBT? Tahu kan? LGBT. Yang pelangi. Nabi tak mengaku umat. Maka jangan harap nak minum kolam Nabi. Masa tu memang haus sangat-sangat. Haus yang tak pernah terasa macam tu punya haus. Tiba-tiba nak minum, Nabi, kau bukan umat aku. Kau bukan umat aku. Nabi kita Muhammad SAW, haud Nabi kita. Dan mendapat mereka itu syafaat. Antara lain adalah
dapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Kita nak syafaat Nabi, banyak syafaat Nabi. Ada 7 banyak syafaat Nabi. Syafaat Nabi ada yang dah masuk dalam neraka. Umat Nabi keluarkan. Ada? Ada yang syafaat Nabi sama berat. Nabi letak serban tadi. Syafaat lah tu. Ada? Boleh? Iaitu memberatkan timbangan. Syafaat Nabi apa lagi? Masuk syurga tanpa hisap. Tak payah kira. Orang lain kena beratur, dia tak payah. Syup, masuk. Syafaat Nabi bagi. Kat siapa yang Nabi nak bagi lah. Apa lagi yang syafaat Nabi? Orang yang selalu selawat untuk dia. Nabi bagi syafaat. Selalu selawat Nabi bagi syafaat. Yang dah masuk syurga, tapi syurga yang ke-6. Nabi angkat ke syurga yang pertama sebelah syurga Nabi. Tu syafaat juga. Adalah kebaikan-kebaikan dia buat. Dan syafaat yang paling besar adalah ni faslul qada. Tu syafaat yang paling besar. Tapi walaupun Nabi bagi syafaat, tapi disebut dalam Quran, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Nak pesan siap-siap. Siapa-siapa tak boleh bagi syafaat melainkan Allah. Jadi maknanya Allah bagi dekat Nabi untuk pilih dia nak bagi syafaat dekat siapa. Hakikatnya Allah yang bagi syafaat, tapi melalui Nabi. Siapa lagi yang Nabi bagi syafaat? Yang baca doa lepas azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Tu. Itu doa tu Nabi nak. Nabi nak apa? Mahmudanil ladzi wa'ata. Nabi kata, siapa yang doakan aku untuk dapat satu maqam yang terpuji, satu kedudukan yang tertinggi, namanya maqam mahmud. Kalau aku dapat, siapa doakan aku untuk dapat dan aku dapat, aku akan bagi dia syafaat. Sebenarnya Nabi memang dapat pun. Allah dah beritahu, engkau akan dapat satu kedudukan yang terpuji. Nabi teringat kat umat dia. Nabi kata, siapa yang doakan untuk aku untuk dapat maqam mahmud dan aku dapat, aku akan bagi syafaat kat dia. Itulah nama kabel. Atas dunia jangan pakai kabel tu. Takut-takut orang dapat projek sebab dia ada kabel, orang lain pula dapat. Tu kabel. Iaitu Nabi dah tahu dia akan dapat satu kedudukan yang terpuji, nombor 1. Allah beritahu kat dia dah. Dan Nabi tahu. Nabi ingat dekat umat dia. Maka Nabi pun bagi tahu. Siapa yang doa aku dapat maqam mahmud dan aku dapat, aku akan tolong dia. Tu apa tu? Itulah kabel. Maknanya memang Nabi dapat. Jadi doa buat apa? Kalau kita doa ke kita tak doa ke, memang confirm Nabi dapat. Tiba-tiba Nabi kata, siapa doa untuk aku dan aku dapat, aku syafaatnya. Saja je Nabi nak bagi. Itu pun malah nak baca lagi. Memang Nabi nak bagi free-free. Lainlah, aku tak tahu, mungkin aku akan dapat tempat itu, mungkin Nabi Musa akan dapat, mungkin Nabi Ibrahim akan dapat. Aku harap aku dapat. Engkau umat aku tolong doa. Kalau aku dapat, aku tolong. Itu bolehlah, baru logik. Ini tak, memang confirm Nabi dapat. Lepas tu dia kata kat kita, engkau doakan aku supaya dapat. Yang mana yang dapat tu aku confirm dapat. Kalau engkau doa untuk aku bagi syafaat. Tu lah kabel. Hantar je borang. Banyak-banyak pun aku luluh hakmu kau. Jangan risau. Macam tu lah. Okey. Itu antara syafaat. Dan syafaat yang paling besar adalah faslul qada. Ni yang terakhir kita baca. Dan besar syafaat sallallahu alaihi wasallam Nabi adalah syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, iaitu syafaat yang amat besar pada faslul qada. Faslul qada ni apa benda pula? Kabel juga. Pernah potong queue? Tahu tak queue tu apa? Barisan nak. Potong queue, pernah potong barisan pernah? Agak kena marah dengan orang depan. Punyalah nak beratur, nak beli nasi dagang viral. Beraturlah panjang. Lepas subuh beratur lah. Buka kedai pukul 8. Standard lah, orang kan gila makan sekarang ni.
Gila viral, gila konten, habis gila belaka. Beratur panjang. Lama buka je, dia potong. Agak-agak macam mana? Oh marah. Ni faslul qada ni, macam mana? Ketika tu, semua pakat-pakat menunggu bila nak bicara, bila nak bicara, bila nak bicara. Semua umat Nabi Adam, semua yang ada. Semua tunggu nak bicara. Beribu tahun. Sehinggalah Allah campakkan ilham untuk pergi kepada Nabi Adam. Minta Nabi Adam. Wahai Abul Bashar, wahai Nabi Adam, tolonglah minta ke Allah supaya cepat sikit perbicaraan. Lama dah kita tunggu ni. Lebih kurang dalam 8,000 tahun dah ni. Tunggu 8,000 tahun nak cara. Nafsi, aku engkau. Pergi, kau cuba try pergi jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh jumpa satu lah. Akhir sekali sampai Nabi Isa. Nabi kata, nafsi, aku engkau. Kau cuba cari Nabi akhir zaman. Sebab last sekali lepas Nabi Isa, Nabi Muhammad lah. Pergi cari. Nabi kata, ya, akulah orangnya. Itu faslul qada. Akulah orangnya. Nabi pun sujud dan minta, ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah, percepatkanlah. Maka Allah kata, angkat kepalamu ya Muhammad. Angkat. Kerana itulah syafaat. Maka dicepatkan. Bukan cepatkan perbicaraan je. Kalau ikut perbicaraan, Nabi Adam dululah. Sebab dia dulu. Tapi kita umat terakhir. Nabi terakhir, umat terakhir. Tapi kita yang cara dulu. Tu saya kata potong keyword. Potong barisan. Sepatutnya yang mati Nabi Adam punya umat dah berapa puluh ribu tahun dah sekarang duduk alam barzah. Tambah lagi duduk pada mahsyar nanti. Last sekali yang cara dulu siapa? Kita. Itu namanya faslul qada. Itu yang paling besar. Paling besar. Itu syafaat Nabi. Wallahu alam. Berhenti kat situ. Dan bahawa ia i'tiqad pula bahawa Nabi kita SAW itu Arabi. Orang Arab. Lagi Quraisy. Tiba-tiba ada Rasul Melayu. Boleh percaya tak? Tiba-tiba ada Rasul Melayu. Rasul Melayu macam mana? Ada Rasul Melayu, dia mengaku. Ada yang mengaku Rasul Melayu. Apa, Haji Kahar? Lepas tu kena tangkap. Lepas kena tangkap, dia letak jawatan. Rasul boleh letak jawatan. Kena tangkap dengan Jais. Ada yang mengaku Rasul. Ada yang mengaku Rasul. Tapi dia kata kerajaan dia kat langit pula. Tu ayo peng. Orang intai dia kat rumah buat apa? Nak tahulah. Dia kan utusan Tuhan. Nak tahulah dia buat apa. Tengah isap okok gudang garam. Po. Saya rasa kalau isap okok gudang garam kan dia meletup tau. Dia macam pop gitu. Macam dia ada cengkeh ke gurih benda yang dia pop. Okok biasa dia tak meletup gitu. Bukan meletup, dia ngecik. Tapi okok gudang garam dia ngecik. Agak-agak masih isap okok gudang garam tu, ngecik, dia tahan ke? Aduh. Tu apa lah. Itu pun. Tapi dia boleh naik sampai ke langit ke-7. Ada pengikut. Pengikut dia kata apa tau? Saya tengok kaki. Kaki siapa? Supaya kenal. Macam kenal. Saya tengok kat atas. Tu, ayo peng. Tinggi. Kata. Dekat mana? Di alam sebalik mata. Maksud TV, tu saya tahu. Di alam sebalik mata. Orang yang percaya tu doktor pensyarah. Bukan orang kampung. Orang kampung pun ada percaya juga. Educated. Well educated. Tapi kena tipu dengan air pink. Minum air kaki. Air basuh kaki. Ambil berkat. Macam mana boleh jadi gitu? Tak tahulah. Wallahu alam. Itu kita kata rupanya nabi-nabi ni Arabi, nabi kita.
Arab, bangsa pula Quraisy. Kita kenali Nabi kita nanti lebih lagi, lebih mendalam lagi, akan datang sambung insya-Allah. Tengoklah poster tu nanti, kalau ada Wisharul Afrah tu kita sambunglah. Surah Tasbih Kafarah dan suratul Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.